Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram ashabil idham syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan samalah kita membuktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah kita akan mulakan kuliah tafsir kita pada malam ini untuk minggu yang keberapa saya pun dah tak ingat dah, kali keberapa, keempat, kelima ke ya, kita berkuliah daripada rumah, dari rumah saya, secara online melalui Facebook Live. Jadi tuan-tuan boleh ikuti di Facebook saya Ikmal Zaidi Hashim dan juga page Masjid Putrajaya. Baik, kita baru sahaja memasuki surah Al-Ahqaf. Kita baru sahaja memasuki surah Al-Ahqaf, dan telah pun saya jelaskan serba sedikit berkenaan dengan maksud di sebalik al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di dalam Al-Quran, dan apakah hikmah di sebalik huruf-huruf tersebut ya. Hikmah di sebalik huruf-huruf tersebut telah pun saya terangkan. Baik, kita insya-Allah kita baca sedikit daripada ayat-ayat ini. Ayat pertama daripada surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
Ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Baik, kita lihat terus pada ayat yang kedua. Ayat pertama telah pun saya jelaskan pada pertemuan yang lepas, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dua huruf, iaitu ha dan juga mim, dan telah saya jelaskan apakah hikmah di sebalik huruf seumpama ha mim dan huruf-huruf yang lain-lain dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Dan kesimpulannya, ringkasnya adalah menunjukkan dan membuktikan i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, mencabar keupayaan orang-orang Arab ketika itu untuk membawakan suatu yang seumpama dengan Al-Quran. Maka itulah hikmah di sebalik huruf-huruf yang terputus-putus ini. Baik. Kemudiannya dalam ayat yang kedua Allah berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini, yakni Al-Quran, daripada Allah atau dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huraiannya bahawa susunan surah ini samalah juga dengan susunan surah Al-Jathiyah. Ayat kedua mulanya sama, ayatnya sama, bukan mulanya, ayatnya sama. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Dan ia juga telah terdahulu diperkatakan serta dihuraikan, iaitu Allah menentukan bahawa turunnya kitab Al-Quran ini dari sisi Allah, bukanlah dari karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang orang-orang kafir sangkakan.
Sebab itu ya Allah menyatakan dan membuktikan bahawa Quran ini bukan ciptaan, bukan karangan, bukan tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah tanzilul kitabi minallah, yang ada proses penurunannya. Nanti kita akan masuk bulan Ramadan insya-Allah. Ya, walaupun dalam suasana PKP, ya, kita akan bertemu Ramadan pada tahun ini. Ala kulli hal, kita harapkan tidak akan mengurangkan sedikit pun semangat kita dan himmah kita dalam menempuh Ramadan ini, ya, dengan penuh keazaman dan penuh semangat, terutama yang melibatkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi Allah sebutkan bahawa Quran ini adalah merupakan satu tanzil yang mengalami proses penurunan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu sifatnya Al-Aziz dan Al-Hakim. Allah Maha Perkasa. Ya, Al-Aziz bermaksud yang tidak boleh dikalahkan. Ya, alladhi la yuqhar, al-ghalibu alladhi la yuqhar. Allah yang Maha Perkasa, Maha menewaskan, mengalahkan, ya, menguasai. Al-Hakim, pada masa yang sama Allah juga Allah yang Maha Bijaksana. Maka apa jua yang Allah tentukan, ya, sama ada penurunan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri, adalah melambangkan, membuktikan, ya, betapa Allah Ta'ala itu Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Kemudiannya Allah berfirman lagi, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Tiadalah kami, yakni Allah, ciptakan langit dan bumi dan barang apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqqi wa ajalim musamma, melainkan dengan kebenaran dan dengan tempoh yang ditentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kufur itu tiada mengendahkan peringatan yang diberikan kepada mereka. Allah menyebutkan bahawa terjadinya langit dan bumi dengan segala barang yang ada di antara keduanya. Allah tak sebutlah apa benda yang ada di antara kedua langit dan bumi itu. Tapi Allah nak kata, yang aku tak beritahu kamu pun aku yang ciptakan. Kan? Sampai sekarang, ya, manusia cuba meneroka angkasa lepas, ya, dengan macam ada macam NASA sebagainya di Amerika Syarikat, ya, masih lagi belum habis meneroka angkasa lepas, masih lagi berusaha untuk pergi ke Marikh, untuk tinggal di Marikh, planet yang paling hampir dengan planet bumi, ya. Itu baru dalam satu sistem solar, dalam satu galaksi Bima Sakti, belum galaksi-galaksi lain yang maknanya terlalu luas langit, ya, langit Allah Subhanahu wa taala, yang as-samawat bukan satu langit tapi 7 lapis langit, yang langit pertama pun tak habis nak diterokai oleh manusia, dan tidak akan habis pastinya, kerana Allah kata apa? Ya, in ya ma'syaral insi wal jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Manusia tidak akan mampu untuk menerobos, ya, lapisan-lapisan langit, kerana ia semua adalah di bawah takluk dan jajahan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebut di sini bahawa terjadi langit dan bumi dan barang yang segala barang yang ada pada keduanya itu adalah dengan kebenaran. Apa maksud bil haqq di sini? Iaitu dengan berdasarkan keadilan dan peraturan. Sebab itu macam mana, ya, manusia berfikir bagaimana orbit bintang, planet, matahari dan sebagainya itu sangat sistematik, sangat teratur, sangat kompleks untuk dihuraikan. Macam mana begitu tersusun sistem falak, sistem angkasa lepas itu, peredaran makhluk Allah yang ada di langit itu, seolah-olah masing-masing tahu bila
Satu nak bertemu dengan yang lain atau tidak bertemu, berselisih atau tidak berselisih. Masya Allah. Begitu sekali pengetahuan Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dah maksudnya bil haq, dengan sesuatu yang benar, dengan penuh keadilan dan peraturan. Iaitu setiap makhluk akan ada diberikan kepadanya batasan ajal dan kadar matinya yang ditetapkan saat dan tempohnya. Semuanya ada expiry date. Bumi yang kita tinggal ni pun ada tempoh luputnya. Bila tempoh luputnya? Hari kiamat besok luputnya. Adapun bintang-bintang yang lain pun ada tempoh luputnya. Sebab itu kalau kita daripada bumi ni nampak bintang yang sedang bercahaya di langit, mungkin sahaja sebenarnya bintang tu dah tak ada. Tapi sebab mata kita pandang tu dengan kelajuan cahaya, mungkin pada hakikatnya sebab bintang tu terlalu jauh, dia dah tak ada, tetapi image dia yang sampai pada mata kita menunjukkan dia masih ada, sedangkan pada hakikatnya dia dah tak ada. Mungkin sahaja berlaku. Jadi sebab semuanya ada ajalim musamma, ada ajal, ada tempoh untuk hidup, dan bila habis tempoh itu maka matilah, kan? Meletuplah ataupun hapuslah bintang itu. Allah dia kata di sini ditetapkan saat dan tempohnya. Apa yang Allah tetapkan maka sekadar itu sahajalah dia kekal di dalam kehidupan ini, kemudian fana. Fana mana apa? Musnah. Kekal apa dia? Baqa. Yang baqa, yang kekalnya hanya Allah. Yang lain daripada Allah semuanya bersifat fana. Itu hari hisab, hari perhitungan dan juga jaza. Pembalasan. Hal seperti ini sebagaimana dinyatakan pada ayat 48 surah Ibrahim yang berbunyi, yaumatu yang baru dalam keadaan yang as-sabiqun al-awwal. As-sabiqun kan dalam surah Al-Waqiah. Waqiah disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul terdahulu beri amaran, beri warning, beri amaran, datangkan ancaman demi ancaman, kan? Apa yang berlaku kalau tak beriman, apa berlaku nanti di akhirat, apa janji-janji Allah. Dan kalau tak beriman daripada awal amaran ini, kan?
Betul dia kata walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dia akan berpaling, dia buat tak tahu sebab dia tak percaya. Sebab itu pentingnya sistem kepercayaan ni tuan-tuan dan puan. Ya, bila kita ada suatu sistem kepercayaan yang Allah Taala suruh kita buat perkara itu, maka apa yang datang selepas kepercayaan itu akan jadi mudah. Kita percaya bahawa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita percaya sebab ini Quran cakap, Allah Taala sebut, ya, setiap bersama-sama dengan suatu kesusahan itu ada kesenangan. Setiap kesusahan itu ada kesenangan. Ini janji Allah. Kita yakin, kita percaya. Dan kita yakin COVID-19 ni akan pergi. Yakin. Mudah kita untuk percaya sebab apa? Kita dah ada sistem tu. Persiapan, kan? Ya. Persiapan untuk menerima. Sebab apa? Iman tu ada. Sebab itu penting. Ya, asas tu kena ada. Iman tu kena ada. Bila iman tu tak ada, walaupun sikit, habis. Ya, apa juga yang diberitahu, yang disampaikan, yang diberi amaran, ancaman, apatah lagi ganjaran yang baik, dia takkan ada kesan. Sebab apa? Tidak ada persediaan, persiapan untuk menerimanya. Jadi kita bersyukurlah, kan? Baik. Katakanlah, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni. Perasan tak saya baca ayat ni, saya tak baca utuni, saya baca ituni. Itu cara baca yang betul. Ya, kalau kita wasal dengan sebelumnya am lahum syirkun fis samawati tuni, itu lain. Itu kita ikut yang tulis tu. Kalau kita mula ibtidak daripada kataan, ya, selepas samawat kita berhenti, fis samawat berhenti, tu tersambung, kan? Bacanya itu ni. Itu cara bacanya. Ya. Baik. Ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka mempunyai bahagian, yakni bersyarikat dengan Allah dalam menciptakan langit. Datangkanlah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau dari pengetahuan orang-orang dahulu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Ayat macam ni, ya, bila kita baca, apa yang kita boleh hayati? Sebab bila kata qul, maksudnya Allah suruh Nabi beritahu, Allah suruh Nabi sampaikan. Wahai Muhammad, kau sampaikan. Apa yang kau sampaikan? Ni wording dia. Ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza. Maknanya Nabi ni, dalam ayat ini, Nabi disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk berdebat, untuk berhujah dengan puak-puak ni, orang kafir ni. Apa hujah yang Nabi buat, yang Nabi sampaikan? Ini dia. Ya, setelah Allah menetapkan dirinya sebagai Tuhan yang pengasih lagi adil dengan mengadakan hari kiamat yang dijanjikannya untuk memberi pembalasan, maka Allah tujukan ayat ini kepada orang-orang yang menyembah patung dan berhala. Dengan menyuruh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menanyakan. Cuba tanya dia. Bukan maksud tanya ni Allah Taala nakkan jawapan. Allah Taala dah tahu belaka dah. Cuma nak paparkan, nak tunjukkan, nak tonjolkan betapa tak patutnya mereka ni tak sembah Allah. Berapa tak patutnya manusia ni bertuhankan selain Allah. Bahkan yang dipertuhankan itu pula benda yang tak yang tak bernyawa, yang tak berfaedah langsung, patung, berhala, kayu dan sebagainya. Ya. Bukan maksud pasal Allah Taala nak suruh Nabi tanya mereka, bukan untuk jawapan, tapi untuk menunjukkan, ya, memaparkan sebagai suatu sanggahan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu maksud dia. Ya. Kan? Istifham inkari. Baik. Dia kata, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, khabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah dan yang kamu dakwakan kononnya itulah Tuhan. Beritahu sikit.
Acu royak kata orang Kelantan. Ya. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh mereka, barang sesuatu dari bahagian bumi ini dan dari jenis tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia, sehingga melayakkan mereka untuk dipuja dan disembah. Kalau betul lah Tuhan yang kamu sembah tu, patung tu betul Tuhan, cuba beritahu apa yang Tuhan kamu tu, patung-patung tu yang dia ciptakan. Sebagai Tuhan dia mesti sebagai pencipta, khaliq, apa yang dia telah ciptakan. Ya. Atau adakah mereka mempunyai bahagian yang diakui sebagai sekutu yang bersyarikat dengan Allah di dalam menciptakan alam tinggi, iaitu langit dengan segala isinya dari jenis matahari, bulan dan bintang-bintang? Ataupun kalau dia tak pernah buat semua pun, beritahu sikit-sikit pun tak apa. Ada tak dia bersama-sama dengan Allah? Kalau katalah berhala tu bersama-sama dengan Allah untuk mencipta langit dan bumi, cuba beritahu sikit. Ya. Kemudian Allah suruh katakan lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, datangkanlah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, seperti Taurat atau kitab Injil, yang dapat menyaksikan kebenaran berhala yang kamu seru dan menyembahnya sebagai Tuhan. Cuba bawakan, ada tak sumber rekod-rekod, ya, yang menyaksikan kebenaran yang Tuhan yang kamu sembah, berhala kamu sembah tu memang ada dulu dah sebut. Inilah Tuhan yang sebenar. Ada tak? Ini satu bukti tuan. Bukti bahawa semua agama samawi mana agama yang daripada langit, yang pada Allah Ta'ala, ya, semuanya satu nada, satu standard, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila ada orang yang mendakwa dia menganut agama samawi, pada masa yang sama dia menyekutukan Allah, maka kita tolak habis-habisan. Apatah lagi yang bukan agama samawi, kan? Apatah lagi yang bukan agama samawi. Yang agama samawi pun Yahudi, Nasara, yang mengaku mereka ini menganut agama Allah, tetapi pada masa yang sama mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, itu pun kita tolak. Sebab itu Allah cabar, Allah suruh Nabi SAW cabar mereka. Ada tak bawakan dalil daripada Taurat atau Injil? Ada rekod tak yang mengatakan, ya, berhala-berhala ini pernah disembah sebagai Tuhan yang sebenar? Itu dia. Ya. Atau apa jua bukti yang menjadi peninggalan daripada pengetahuan orang-orang dahulu kala yang menunjukkan bahawa patung dan berhala-berhala itu layak disembah? Ya tak? Ada sebarang bukti, dokumentasi, kalau dalam bahasa kita sekarang kan, ada tak dokumentasi yang membuktikan? Maka ayat ini dengan tegas menolak kebenaran dakwaan orang-orang musyrik bahawa mereka ada bersekutu atau bersyarikat dengan Allah. Menafikan, wahdahu la syarikalah, Allah Ta'ala itu la ilaha illallah wahdahu, Allah saja, ya, tunggal, la syarikalah, tidak ada sebarang sekutu pun bagi Allah. Itu maksud dia. Ya. Malahan mereka diminta untuk mendatangkan sebuah kitab yang dapat memberi kesaksian yang benar bahawa mereka dibolehkan menyembah kepada selain Allah, atau apa jua pengetahuan dari orang-orang dahulu kala. Tujuan yang demikian ialah untuk mencela mereka, taubih, untuk mencela mereka, menyelar perangai mereka, ya. Kerana semua kitab Allah yang diturunkan dari langit telah menuturkan tentang keesaan Allah dan menolak amalan syirik, sedangkan mereka tidak ada bukti atau sandaran, baik dari segi akal maupun dari segi naqal. Naqal maknanya catatan kitab, akli dan naqli. Akli maknanya logik akal, naqli maknanya wahyu. Tak ada, dua-dua tak ada, ya. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah semata-mata kerana nafsu. Kerana nafsu tidak mahu mengubah pendirian atau agama nenek moyang mereka. Itu sebenarnya. Baik. Ayat yang kelima, Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
ila man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Maksud, dan siapakah yang paling sesat daripada orang yang menyeru, yakni memuja berhala bukan kepada Allah, iaitu sampai hari kiamat pun berhala-berhala itu tidak menyahutnya dan mereka lalai dari memperkenan seruan mereka. Tengok, Allah mengkhabarkan betapa sesatnya kaum musyrikin itu dengan menyatakan tidak ada seorang pun yang lebih sesat dan lebih jahil daripada orang yang menyembah patung dan berhala, kerana tidak dapat mendengar seruannya dan tidak faham apa yang dihajatkannya, apalagi memperkenankan doanya. Kerana patung dan berhala-berhala itu mereka adalah benda-benda mati, tidak mendengar dan tidak berakal. Biarpun diseru sampai hari kiamat, tentu sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak dapat memberi mudarat kepada orang yang menyembah atau memujanya. Mungkin timbul persoalan, mengapa manusia masih ada yang menyembah berhala? Kan daripada zaman dulu, zaman Nabi Nuh pun lagi dah ada berhala kan. La tadharunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, 5 berhala besar yang disembah oleh kaum Nabi Nuh kan. Ya, sampai hari ni masih ada orang yang sembah berhala. Apa sebenarnya manusia ni? Ya, dengan, kalau kita kata, ya, dengan orang kata dengan kemajuan yang telah dicapai oleh manusia, mengapa manusia dalam bab ketuhanan ini masih lagi menyembah berhala? Masih ada yang menyembah berhala. Ini sebenarnya mengajar kita untuk memahami bahawa Allah telah jadikan kita ni manusia, ya, memang ada dalam hati kita kemahuan untuk mencari Tuhan. Mana-mana manusia, di mana saja dia hidup, di zaman mana pun dia di bumi mana pun dia tinggal, di zaman mana pun dia dihidup, manusia akan berusaha mencari Tuhan. Ya, ni dah built in, benda yang built in dalam hati. Sebab macam mana boleh built in, Ustaz? Kerana Allah telah membuat perjanjian dengan manusia di alam roh. Semua manusia, ya, yang hidup sampai kiamat, sebelum dijadikan dia sebagai manusia, dia masih dalam bentuk ruh, Allah dah buat perjanjian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah menyuruh kita bersaksi, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita pernah bersaksi dulu, bersyahadah dahulu di alam roh bahawa kita mengaku bahawa, bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Maka dalam diri seluruh manusia sudah termaktub persaksian itu. Cuma persaksian itu perlu diulangi ketika manusia ada di dunia. Ketika manusia dihidupkan, roh bertemu dengan jasad, hidup di dunia, ketika itu manusia perlu mempersaksikan sekali lagi, bersyahadah. Syahadah di dunia, yang tadi syahadah di alam roh. Ya, jadi untuk manusia bersyahadah di dunia ini, untuk manusia bertuhankan kepada Tuhan yang dia telah pun mempersaksikannya di alam roh dahulu, dia tak boleh jadi, melainkan dia dipimpin oleh manusia yang Allah utuskan, iaitu rasul-rasul. Ya. Untuk apa? Untuk membenarkan persaksian tadi. Fitrah. Ini yang fitrah kata. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam yang lahir dilahirkan dalam bentuk fitrah. Fitrah ni mana? Fitratut tauhid. Fitrah mengesakan Allah, mencari Tuhan. Jadi bila pencarian kita mencari Tuhan itu bertemu dengan ajaran Rasul, maka cantiklah, bertemulah pencarian, berhasillah pencarian. Bila tak bertemu, dia akan cenderung kepada selain Tuhan yang sebenar, iaitu Allah, dan bertemulah dia dengan berhala-berhala ni. Apatah lagi kalau dalam konteks keluarganya memang itulah sembahan selama ini.
Itu dia. Jadi macam mana nak kembali? Kembali kepada ajaran Rasul. Kena temukan mereka dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka akan kenal, oh ini sebenarnya Tuhan yang patut disembah. Bukan berhala-berhala yang tidak bercakap, tidak boleh buat apa-apa, tak boleh meminta untuk mengkabulkan sebarang permintaan dan sebagainya, tak boleh. Itu dia. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, Allah berfirman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat menjadi musuh kepada berhala-berhala, dan berhala-berhala menyangkal diri mereka ada disembah. Ini apa yang akan berlaku besok, ya, di akhirat, ya, menunjukkan betapa sia-sianya perbuatan menyembah berhala itu. Berkata ahli kata mufassirin, sesungguhnya Allah menghidupkan berhala-berhala pada hari kiamat. Jangan tanya, tuan-tuan, macam mana pula Tuhan hidup? Itu hak Allah. Mereka menyangkal kepada penyembahnya dan menafikan ada menyembah mereka, lalu mengatakan tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun, dalam suratul Qasas ayat 63, yang bererti kami berlepas diri kami kepadamu wahai Tuhan, mereka tidak menyembah kami. Maknanya nak kata, ya, berhala pun tak nak kena sembah. Seolah-olah begitu. Di akhirat nanti ia akan bercakap. Patung-patung yang perut boncit tu, yang apa, yang miesai apa semua tu kan, bercakap nanti. Ya. Dan juga seperti firman Allah ayat 82 surah Maryam, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda. Tidak sekali-kali, malahan mereka nanti akan ingkar untuk dipuja, dan berhala-berhala yang dipuja itu nanti akan menjadi lawan kepada mereka. Dia akan melawan balik. Waktu tuan-tuan muslimin muslimat, kita bersyukur pada Allah kerana kita dilahirkan sebagai atau dalam keluarga ibu bapa yang ada kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita kena terjemahkan kesyukuran kita. Kalau tuan-tuan perasan, saya mukaddimah saya dalam kuliah tafsir ke kuliah mana-mana pun sama je. Di radio baik, di live pun sama. Saya mengajak bersyukur pada Allah. Kan? Ya. Di atas nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Lepas tu saya mengajak supaya kita buktikan kesyukuran kita itu dengan mentaati segala perintah Allah. Kan? Kalau tuan-tuan dengar saya punya mukadimah, mana-mana kuliah saya sama je, tuan. Ya. Sebab itulah yang akan menjadi bukti di antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok, yang saya akan bersaksikan, ya, apa yang saya katakan itu. Saya dah sampaikan untuk mengajak manusia supaya bersyukur di atas nikmat iman dan Islam. Baik. Kemudian ayat ketujuh, Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Dan apabila dibacakan kepada mereka keterangan-keterangan kami yang jelas, dibacakan ayat Quran, ya, qala alladhina kafaru, berkata orang-orang kafir itu mengenai kebenaran, lil haqqi, ya, ketika datang kepada mereka, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Itulah hujah dia. Dia tak nak percaya, dia kata ini sihir. Ya, dia tak nak percaya, dia tak nak beriman, maka dia kata yang dibawa Nabi ini, yang dibawa Rasul ini adalah sihir. Bukan Nabi SAW saja yang kena, semua Rasul begitu. Nanti dia tunjuk pula mukjizat yang macam-macam mukjizat, kan? Sama ada mukjizat hissi atau mukjizat maknawi, ditunjukkan semua mukjizat. Sihrun mubin, sahirun kadzab, adalah sahir, tukang sihir, kadzab pula, yang sangat berdusta. Sian para rasul, susah nak menyampaikan, ya,
nak mengajak manusia kepada agama Allah. Susah. Ya, sebab itu adakah dengan sebab susah itu Rasul-rasul disuruh berhenti berdakwah? Kita baca dalam surah Al-Baqarah kan, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni sama je, kata Allah. A anzartahum am lam tunzirhum, sama ada kamu beri ancaman pada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak beri ancaman pada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Kalau kita lah baca ayat ni, kita tahu bahawa macam ni keputusan dia, baik tak payah dakwah macam ni, buat penat aja kan, buat penat aja, buat live, apa orang yang tengok, contoh kan, setakat 35 orang apa barang, contoh. Adakah dengan sebab Allah kata pada Nabi dalam Quran sebut tadi kan, sama aja orang kafir ni, kau berdakwah ke tak berdakwah ke, dia tak beriman juga. Adakah itu sebagai satu alasan Rasul berhenti berdakwah? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kan? Nabi terus berdakwah sampai ke hujung usianya, hujung usianya. Jadi kita tak pantas, kata orang Indonesia kan, untuk berputus asa mengajak manusia kepada agama Allah. Tak apalah nak namakan dia dakwah Islamiyah ke, dakwah Islahiyah ke. Ada juga orang cakap, ustaz cakap kat FB Live, cerita kat orang yang baik-baik, ustaz tak berdakwah dekat orang bukan Islam. Ini masalah kita juga kan. Masalah kita, masalah pendakwah juga bukan semualah kan. Tak perlulah kita nak cakap macam tu. Kita buat apa yang kita boleh, yang kita mampu. Kalau kita mampu berdakwah kepada bukan Islam, pada non-Muslim, silakan. Kita boleh berdakwah pada dua-dua, silakan. Tak ada masalah. Yang tak bersilakan, yang tak berdakwah, itu kita kena tegur, kena berajak, kena kita seru bersama. Kan, tak payah kita nak pandang orang lain tak betul, orang lain kurang. Jangan. Sia-sia. Dan takut benda yang kita buat ni Allah Ta'ala tak pandang sebab perangai kita. Kita menyakitkan hati orang, mengecam orang, mendedahkan aib orang, contohnya lah. Ini benda-benda yang kita kena jauhkan. Kalau tidak, takut Allah tidak memandang apa yang sedang kita lakukan. Wal'iyazubillah. Dahlah pahala tak banyak tuan-tuan kan, dosa pula banyak, habis. Dia kata di sini okey. Kitab Al-Quran yang ayat ini amat jelas dan merupakan kata-kata Allah itu apabila dibacakan kepada orang-orang kafir yang menyangkal Al-Quran sebagai perkara yang hak, mereka berkata tanpa meneliti, ini adalah sihir yang terang penipuannya. Sebab itu Al-Quran ini menunjukkan bahawa, ayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW membacakan Al-Quran, menyampaikan bacaan dan pengajaran Quran kepada semua orang, termasuk orang bukan Islam. Makna tak salah kita, tak salah langsung kalau kita nak pendengarkan bacaan Quran pada kawan kita yang bukan Muslim kan, kita ajak dia mendengar. Dan sekarang kita tengok dalam YouTube ada kan, ada banyak video-video daripada luar negara pun ada, macam mana orang-orang barat, orang bukan Islam, memberikan reaksi terhadap azan Al-Quran kan. Cuba tuan-tuan cek, ada banyak, dan ada yang menitiskan air mata buat pertama kali mendengar bacaan Al-Quran. Ada yang live, ada yang dibacakan kan, ada yang dalam bentuk rakaman kan. Menangis. Orang bukan Islam ni, orang tak ada syahadah tu, orang tak ada kalimah la ilaha illallah, mendengar bacaan Quran buat pertama kalinya, bacaan confirm dia tak faham, pun boleh menitiskan air mata, pun boleh merasa sebab dengan bacaan baru dengan bacaan, belum dengan kefahaman kan. Dengan azan, ada pula yang membandingkan antara seruan
azan dalam agama Islam dengan apa nama, macam mana orang bukan Islam panggil orang ke gereja, ke apa nama, sinagog mereka dan sebagainya kan, yang Yahudi dan sebagainya. Dia dapati yang azan umat Islam ni azan baru tuan-tuan. Kita rasa macam tu, tapi sebenarnya azan ni apa? Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, digelar apa nama, azan ni sebagai dakwah seruan yang sempurna, ad-da'watu tammah. Kita je rasa macam tak ada apa-apa, sedangkan sebab tu kita duduk di rumah ni, ya, bila masuk waktu suruhlah anak-anak kita azan kan. Kalau rasa anak tak pandai, kita lah yang azan, tapi janganlah suruh orang rumah kita pula azan. Kita lah orang lelaki, ya. Jangan tiba-tiba halus suara-suara isteri kakak yang azan, jangan. Azan ni bagi kat orang lelaki tuan-tuan. Ya, jangan buat-buat tak faham pula. Ya, tak payahlah panjat apa nama, panjat siling nak azan kat atas, tak payah kan. Azan kat bawahnya, membawa syiar Islam ke dalam rumah kita. Dah kita nak pergi masjid, masjid dah tutup kan, nak pergi surau dah tutup. Azanlah di rumah masing-masing, insya-Allah. Kan, dengan berapa hari lagi ni bulan puasa ni tuan-tuan, saya lah, semua kita kan sedih kan, sebab kita nak mengenangkan bulan puasa kali ni, ya, tanpa tarawih di masjid, tanpa berbuka puasa di masjid kan. Allah, apa nak buat kan, ini semua kerja dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Jangan kita, ya, terlalu sedih pula. Kita sedih tapi jangan terlalu sedih kan, kerana itu adalah ada mesejnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Am yaqulu naftarah, atau mereka katakan Muhammad mengada-ngadakan Quran. Tadi kata sihir, ini kata Nabi Muhammad buat Quran ni. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Katakanlah ya Muhammad, kalau aku yang mereka-rekakan Al-Quran, kamu tidak berdaya mempertahankan ku sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata Allah kata beritahu pada mereka, kalau Quran, katakan pada mereka, kalau Quran ni engkau yang buat dan Allah murka, engkau pun tak boleh nak tahan azab Allah. Begitu sekali. Huwa a'lamu bima tufiduna fi, dia mengetahui apa yang kamu harungi, yakni kata-kata mendustakan Al-Quran. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim, cukuplah ia, yakni Allah, sebagai saksi antara aku dengan kamu, dan ia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini hujah seterusnya, yakni kalau orang kafir itu menuduh Al-Quran itu engkau yang mengada-ngadakannya, menulisnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang pun berlaku. Mereka kata Nabi yang tulis Quran. Orang Yahudi lagi best, dia kata Quran ni Nabi Muhammad cipta, tulis, ya, berdasarkan pengajian Nabi ataupun berdasarkan pengetahuan daripada orang Yahudi. Sebab tu dalam Quran ni banyak cerita Bani Israel, dia kata, sebab Muhammad belajar dengan Yahudi. Pun ada juga. Katakanlah, betapa aku membuat pendustaan umpamanya, dan ini mustahil berlaku pada diriku. Andainya benar, pastilah Allah akan menyeksa aku, sedangkan kamu tidak berdaya menolak siksanya. Allah lebih tahu akan kata-kata dusta kamu yang menuduh Quran ini sebagai sihir atau sebagai syair. Kan orang Arab kata Quran ni syair juga. Kan? Kata-kata rekaan dan macam-macam celaan. Cukuplah Allah Ta'ala jadi saksi antara aku, orang yang benar, dengan telah menyampaikan perutusan, dengan kamu, orang yang menyangkal dan pendusta. Kadang-kadang tak selesai hujah pun, tak selesai dengan berhujah sekalipun. Akhirnya kita kata, dah tak nak beriman, sudahlah, biarlah Allah Ta'ala saja yang menentukan. Ya, kena macam tu. Kalau dah habis ikhtiar, dah habis cara kita mengutarakan hujah, beritahu ini dalilnya, ini buktinya, ini ayatnya, ini tandanya, ini logikanya, macam-macam, tak mahu juga, sudahlah. Ya, kita serahkan saja kepada Allah yang menentukan antara kita yang benar, antara Nabi yang benar dengan kamu yang menyangkal kebenaran itu.
Itu dia. Sedangkan Allah bersifat pengampun kepada orang yang bertaubat, lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Tengok, ya, wa huwal ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya apa? Ya, kalau mereka bertaubat, kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah menerima iman mereka. Selagi dunia tak kiamat dan mereka tidak meninggal dunia, Allah Taala terima kalau mereka bertaubatlah. Ya. Ini merupakan janji Allah akan mengampuni dan merahmati seandainya mereka bertaubat daripada perbuatan kufur dan sesat. Itu pun kalau tidak terlambat lantaran didahului oleh turunnya siksa. Itu pun kalau tak terlambat. Sebab apa? Ya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tuhan kata, tidak memberi manfaat kepada mereka iman mereka tatkala mereka sedang melihat azab kami turun. Kerana bila Tuhan turun balak tu dah sampai, masa tu baru nak beriman, Tuhan tak terima dah iman. Allah Ta'ala tidak terima iman. Sebab tu saya ada cerita dalam segmen Al-Musa'adah kan di TV1 2 minggu lepas, tak salah, seminggu lepas, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Yunus alaihissalam, yang mana mereka sempat beriman dalam tempoh 3 hari sebelum turun azab yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Nabi Allah Yunus. Sebelum 3 hari tu dia beriman, ya, maka iman kaum Nabi Allah Yunus itu diterima Allah. Sebab apa? Azab tu belum sampai lagi. Azab tu dan tak sampai pun sebab mereka dah bertaubat, sempat bertaubat. Cuma Nabi Yunus je keluar daripada kampung tu kan. Itu saya dah cerita dah, itulah. Ya. Fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu. Kan dalam ayat, dalam surah Yunus ada sebut benda tu. Baik. Kemudiannya, qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul. Bid'an maknanya bukan, aku ni bukan buat bid'ah. Bukan, ya, buat sesuatu yang tak ada sebelumnya. Itu maksud bid'ah. Benda yang tidak ada reference, tidak ada presiden, unprecedented case, macam COVID-19 ni kan. Tidak ada kes rujukan sebelum ini, tak pernah berlaku. Punya dahsyat, punya degilnya COVID-19 ni. Kita pun pening macam mana nak buat ni kan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan makin lama makin baik. Amin. Ya, negara kita ni aman, sihat daripada wabak ini. Allahu Akbar. Ya. Kita pun tak sangka tuan. Ya. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui apa yang ditakdirkan kepada aku dan yang ditakdirkan kepada kamu. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidak lain yang aku ikut hanyalah yang diwahyukan kepadaku. Tengok ini, Nabi ini arahan jelas. Mana arahan pada Nabi, dan Nabi faham arahan itu dan Nabi buat arahan itu secara jelas. Wa ma ana illa nadhirum mubin, dan tak lain aku hanyalah orang yang memberi peringatan yang jelas. Maknanya Allah menyuruh, katakan lagi bahawa Allah bukanlah, betul-betul, bahawa Allah bukanlah baru sekarang ini mengutus rasul, dan bukan aku rasul pertama yang membawa agama. Nabi nak kata bukan aku baru je, rasul ni bukan aku seorang aja. Kan ada rasul-rasul sebelum aku ni rasul yang terakhir sekali. Ada lagi rasul sebelum aku ramai. Malahan telah banyak para rasul yang lain diutuskan sebelumku. Mengapa kamu menyangkal? Mengapa kamu tak nak ikut sedangkan aku bukan rasul yang pertama? Ya, agak-agak orang Arab di Mekah itu tahu tak dulu ada rasul? Tahu mereka, walaupun jauh masa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Kan?
Ya, ratusan tahun. Tapi mereka tahu. Sebab apa mereka tahu? Sebab mereka orang yang li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka ni kaum berdagang, bermusafir. Sepanjang daripada Syam sampai ke Yaman itu, sepanjang jalan semenanjung tanah Arab itu, mereka menyaksikan bekas-bekas tempat-tempat yang Allah Ta'ala musnahkan disebabkan kaum dan umat yang menyalahi ajaran Rasul. Mereka tahu sebenarnya. Ya, mereka tahu. Cuma mereka buat-buat tak tahu. Kan? Baik. Dia kata, disebut di sini, dan aku tidak tahu apa yang sudah ditetapkan Allah ke atas diriku dan juga ke atas diri kamu di akhirat ataupun di dunia, kerana takdir Allah itu merupakan perkara ghaib. Nabi tak tahu benda ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW. Maknanya Nabi asasnya tidak tahu perkara ghaib. Ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Nabi kata, kalau aku ni tahulah benda ghaib, perkara ghaib semua sekali, banyak benda baik yang aku akan kumpulkan, dan maksudnya aku akan dapat semua benda baik aja, tak ada langsung benda yang tak baik. Wa ma massani su, dan tidak akan disentuh apa-apa pun keburukan, musibah pada diriku. Kalau Nabi tahulah nak masuk perang Uhud tu berakhir dengan kekalahan, agak-agak Nabi pergi tak? Contohlah kan, kalau Nabi tahulah ada tentera yang akan tidak patuh pada perintah Nabi masa perang Uhud nanti, Nabi pergi tak perang? Kalau kita pun tak pergi, buat apa pergi kalah? Tak, Nabi pergi juga, sebab itu perintah Allah. Mana Nabi tak tahu perkara ghaib. Nabi tak diberitahu oleh Allah apa yang akan berlaku dalam peperangan Uhud contohnya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tak bolehlah kita, kan, seperti mana orang-orang kafir ni kata pada Nabi, Nabi tahu perkara ghaib. Tidak, Nabi tak tahu perkara ghaib. Ya. Tidak lain yang aku ikut hanyalah Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadaku. Sedikit pun aku tidak berdaya mereka-rekakan daripada diriku sendiri. Nabi kata, Quran ni bukan aku punya, Allah Ta'ala yang turunkan, aku ikut aja. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Mana apa yang Nabi buat, Nabi sampaikan itu hanya senya, kan, hanya senya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang apa nama yang Nabi cipta, tak ada, semua daripada Allah. Habis tu Ustaz, hadis tu apa? Hadis tu wahyu. Quran wahyu, hadis juga wahyu. Sebab apa hadis wahyu? Allah kata dalam Quran, dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata-kata, bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu dan disampaikan. Mana hadis Nabi juga adalah wahyu Allah. Ya, tu dia. Dia kata, dan tidak lain aku hanya Rasul yang memberikan peringatan kepada kamu akan adanya siksaan dengan menerangkan kepada kamu syariat agama sejelas-jelasnya. Ya. Sebab itu bila kan orang kafir, bila dia kata kepada Nabi, iti bi Qur'anin ghairi hadha aw baddil, kan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hadha aw baddil. Dia kata apa? Wahai Muhammad, bawakan kepada kami Quran yang lain, yang bukan yang inilah, nak Quran lain lah. Au baddil, atau yang ada ni tukar aja. Apa jawab Nabi yang Allah suruh? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Ya. Beritahu, maksudnya Nabi kata, beritahu pada mereka yang Muhammad SAW, aku tak boleh nak ubah. Aku tak boleh nak ubah. Quran ni bukan aku punya, aku tak boleh nak ubah. Ya.
tidaklah aku mengikut kebanyakan apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Subhanallah. Nak kata ketelusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Al-Quran, dalam berdakwah kepada manusia. Dan itulah ciri rasulnya, ciri rasulan. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Itu yang kita belajar. Ya. Maknanya benar dan membenarkan. Amanah, al-amin. Apa yang disuruh sampai itu yang disampaikan. Alhamdulillah saya sihat. Ya, kawan saya Tuan Azharuddin, kawan lama ni. I'm very fine sir, thank you. Kemudian ya, apa lagi? Ya, in attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan adanya Quran yang kita ada pada kita hari ini, perlu ada suatu keyakinan, suatu orang kata apa, suatu keyakinan yang begitu keyakinan yang mantap, keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan bahawa Al-Quran yang sedang kita baca, yang sedang saya sampaikan kepada tuan-tuan tafsirannya inilah Al-Quran, satu-satunya Al-Quran, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan ia pada manusia. Maknanya apa yang Allah nak kita buat tu dah ada dalam ni. Kalau kita nak tahu apa kita kena buat di dunia, ada dalam ni. Apa yang kita kena tinggalkan, ini ada dalam ni. Macam mana kita nak hidup, macam ni, ada dalam ni. Hidup berkeluarga, bermasyarakat, ya, di mana saja kita tinggal, panduan hidup kita ni. Dusturul hayah, perlembagaan kehidupan kita. Sebab itu, kalau orang yang betul-betul yakin dengan Al-Quran, ya, keimanan dia, keyakinan dia pada Quran ni memang yang kata mantap, semantap-mantapnya. Memang dia yakin sungguh Quran ni, insya-Allah kehidupan beragamanya akan menjadi baik. Ya, bahkan kehidupannya akan menjadi kehidupan yang beragama. Itu yang pertama lah, kan? Dan kehidupan beragamanya itu akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keyakinan itu ke dalam hati kita masing-masing. Sebab seperti yang pernah saya sebutkan, dia kalau setakat mengetahui, ada ilmu, kan, secara kognitif kita tahu, oh Quran ni betul, kita tahu Quran ni betul. Tapi macam mana kita nak terjemahkan keyakinan tu, kan? Nak buktikan yang kita yakin bahawa Quran ni betul, Quran ni benar kalamullah. Macam mana kita nak buat? Itu yang kita perlu usaha. Kalau kita tanya pada semua orang Islam yang ada kat Malaysia ke kat seluruh dunia ni, betul tak Quran ni wahyu Allah? Semua mengaku Quran ni betul wahyu Allah, kan? Firman Allah dia tahu. Tapi kalau kita tanya, macam mana kamu terjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kamu? Sebab itu Nabi SAW bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha oleh para sahabat tentang Nabi SAW, apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, perangai Nabi, tindak tanduk Nabi, itulah Quran. Nabi ni Al-Quran yang bergerak, ya, Al-Quran yang bergerak di atas muka bumi. Jadi kita pun nak jadi macam itulah, kita nak jadi Al-Quran yang bergerak di atas muka. Macam mana? Kena belajar, kena mengaji Quran, baca Quran, faham Quran, amalkan Quran dalam kehidupan, insya-Allah taala. Jadi saya bersedia untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, sama-sama kita meneliti tafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ajak-ajaklah kawan-kawan lain, ya, share lah video saya ini. Mudah-mudahan kita dapat sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan ingat, Nabi kata, man dalla ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, dapat pahala seumpama orang yang melakukan kebaikan. Sebab itu, ya, kita share benda-benda baik-baik ni lebih bagus, lebih afdal
daripada kita share benda yang bukan-bukan itu. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan masa yang sama insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.